Apakah Ar-Rahnu? Ar-Rahnu ialah sistem kewangan Islam untuk pembiayaan pajak gadai sebagai usaha menghapus riba dan gharar, iaitu ketidakpastian. Tujuan utamanya adalah untuk menghapus hasil bunga, iaitu faedah yang dikenakan oleh pemilik pajak gadai sebagai ganjaran daripada wang tunai yang dipinjam. Ia juga adalah salah satu jalan alternatif pajak gadai, iaitu ini Ar-Rahnu untuk membantu masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi. Antaranya ialah sebagai modal bagi perniagaan kecil, sumber keperluan kewangan pendidikan dan pembangunan agrikultur dan industri kampung. Tahukah anda sejarah penubuhan Ar-Rahnu? Kedai Ar-Rahnu pertama ditubuhkan pada tahun 1992 oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Kerajaan Terengganu melaksanakan muasasah gadaian Islam pada tahun 1992. Ar-Rahnu mula diperkenalkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIN) iaitu pada tahun 1993. Koperasi pertama yang menjalankan Ar-Rahnu di Malaysia ialah Koperasi Bank Rakyat iaitu pada Oktober 1993 dengan kerjasama YAPIN. Pada 2004, sebanyak 22 koperasi terlibat dalam perniagaan dengan 125 pusat di seluruh negara. Definisi Ar-Rahnu. Ar-Rahnu atau gadaian dari sisi syarak ialah menjadikan sesuatu barang atau harta yang bernilai sebagai sandaran atau cagaran hutang yang boleh dibayar dengannya ketika hutang tersebut tidak dapat diselesaikan. Manakala dari sudut bahasa pula bermaksud mantap dan berkekalan. Apa pula pandangan ilmuwan? Menurut Al-Zuhaili, penggunaan perkataan rahnu adalah merujuk kepada sesuatu objek yang digadaikan dalam memastikan pembayaran sesuatu hutang. Menurut para ilmuwan daripada mazhab Syafi'i pula, mereka mentafsirkan kontrak ar-rahnu sebagai mengambil sesuatu harta sebagai pegangan kepada sesuatu hutang, di mana penyelesaian terhadap hutang tersebut boleh dilunaskan daripada nilai harta yang dipegang sekiranya hutang tersebut gagal dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas bin Sufyan. Saya dari kelas TPZW 3A. Matrik saya di PZ 2020256110. Hari ini saya akan menerangkan hukum dan dalil Ar-Rahnu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283, maksudnya, jika kamu dalam perjalanan dan berurus niaga secara hutang sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penyuluh, maka adalah kamu adakan suatu barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu bersaksi menyembunyikan persaksian. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis mengenai Ar-Rahnu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika mengambil gandum untuk diberikan kepada keluarga baginda. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibn Majah. Hukum gadaian ini mengikut kesepakatan ulama adalah harus di sisi syarak. Rukun Ar-Rahnu menurut ijmu' ulama yang terdiri daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Terdapat 4 rukun Ar-Rahnu iaitu singhak, lafaz ijab dan kabul. Lafaz ijab kabul adalah lafaz memberi gadaian, manakala kabul disebut sebagai lafaz menerima gadaian. Kedua, dua orang yang berakad iaitu penggadai, rahin dan penerima gadai, murtahid, disyaratkan kedua-duanya mesti baligh dan berakal, iaitu cerdik dan tidak disekat oleh qadhi. Ketiga, harta yang dijadikan jaminan iaitu al-mahun. Keempat, hutang yang dijadikan sebab gadaian iaitu al-mahum bih. Ada juga ulama yang berpendapat memberi 6 rukun Ar-Rahnu kerana mereka mengambil kira
dua rukun yang menjalankan gadaian sebagai dua rukun. Juga ijab dan syarat-syarat ar-rahnu. Syarat-syarat ar-rahnu adalah sesuai dengan rukun ar-rahnu sendiri. Syarat-syarat ar-rahnu terdiri daripada: pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang berakal. Kedua, syarat singha iaitu lafaz. Menurut pendapat Hanafiyah, akad ar-rahnu tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana syarat yang lain dan tidak boleh dikaitkan dengan masa hadapan. Apabila akad itu dikaitkan dengan masa hadapan, maka syarat tersebut adalah batal walaupun akad itu sah. Ketiga adalah syarat ar-mahum bih, iaitu hutang tersebut. Hutang itu perlulah wajib dikembalikan kepada orang yang memberi hutang. Hutang tersebut mestilah dilansaikan dengan barang jaminan dan ianya perlulah jelas dan tertentu. Keempat adalah mengenai al-mahun, iaitu barang yang dijadikan jaminan. Kabur juga dikira sebagai dua rukun. Jenis barang gadaian. Di Malaysia, barang-barang yang digadaikan adalah lebih tertumpu kepada gadaian emas. Contoh grade emas 999, 950, 916, 875, 835 dan juga 750. Shilling emas, kepingan emas. Kebiasaannya, emas yang digadaikan datang dalam bentuk barang kemas seperti cincin, rantai, gelang tangan dan subang seperti dalam gambar yang tertera. Bagaimana pula dengan tempoh gadaian? Tempoh gadaian asas atau tempoh matang adalah 6 bulan. Tempoh lanjutan pertama dan kedua ialah 2 bulan. Jika melebihi tempoh tersebut iaitu 10 bulan, barang gadaian akan dilelong. Tetapi pembaharuan gadaian dibenarkan dengan membayar upah simpan. Saya nak gadai emas. Tapi bagaimana ya? Ar-rahnu Yapin. Jom lihat proses gadaian dan cara menebus semula barang gadaian. Proses gadaian. Pertama, barang kemas akan diuji untuk dinilai mutunya. Yang kedua, barang kemas kemudian akan ditimbang untuk mengetahui berat barang tersebut. Ketiga, penggadai perlu mengisi dokumen yang diperlukan. Dan yang terakhir, anggaran masa proses dijalankan adalah dalam 15 minit sahaja secara urus niaga yang normal. Cara untuk menebus semula barang gadaian. Pertama, penggadai perlu membawa salinan surat akuan gadaian SAG yang berwarna biru iaitu salinan penggadai dan kad pengenalan. Kedua, bayaran yang perlu dibayar ialah jumlah pinjaman dan upah simpan. Yang ketiga, penebusan boleh dibuat secara ansuran atau sekaligus pada sebelum atau pada tarikh matang. Kemudian saya akan menerangkan isu-isu berkaitan ar-rahnu. Isu pertama iaitu dua wanita dituduh berdaya koperasi Yapin. Isu ini melibatkan dua bekas kaki tangan ar-rahnu dari Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Cawangan Kemas dituduh memperdaya koperasi Yapin dengan melaksanakan pajak gadai 3 set barang kemas yang sebenarnya adalah palsu semata-mata. Pada 16 Oktober 2020 dan 12 November 2020 di antara pukul 10 pagi hingga 5 petang, mereka telah menipu koperasi Yapin supaya mempercayai telah melaksanakan pajak gadai barang kemas yang sebenarnya palsu. Dengan tindakan itu dengan automatiknya mendorong koperasi Yapin untuk menerima 9 jenis barang kemas tersebut sebagai tulen dengan nilai keseluruhannya sebanyak RM174,578.99. Isu kedua mengenai ar-rahnu iaitu ar-rahnu mampu tangani segala gejala ahlu. Sistem gadaian mikrokredit iaitu sistem pajak gadai Islam merupakan satu platform yang jauh lebih baik berbanding pinjaman dari ahlu yang cuba memerangkap mangsa dengan kadar faedah yang terlalu tinggi. Sebanyak 4.3 juta rakyat Malaysia telah menikmati skim tersebut dalam memberi pinjaman segera
kepada peniaga dan mereka yang memerlukan wang segera. Ar-Rahnu ini juga mampu mengurangkan dan membantu membasmi gejala haram ahlu. Tambahan pula, Ar-Rahnu bukan sahaja memberi nilai gadaian yang sepatutnya, bahkan tidak mempunyai unsur riba, nilai gadaian yang tidak merosak dan wang lebih gadaian yang dipulangkan. Skim ini juga merupakan alternatif kepada orang ramai khususnya yang berpendapatan rendah dan mengalami kesulitan kewangan, khususnya bagi modal perniagaan secara kecil-kecilan. Malahan pula tempoh pembayaran balik yang munasabah dan pemberian notis kepada penggadai tentang upacara lelangan. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya yang lain. Kesimpulannya, adanya skim pajak gadai Islam Ar-Rahnu ini ia dapat memberi pilihan kepada masyarakat Islam, khususnya dalam mengatasi masalah kewangan. Dengan itu, mereka yang memerlukan pinjaman segera tidak lagi terbelenggu dengan sistem pajak gadai yang sedia ada, konvensional yang lebih bersifat menekan dan menitas. Selain itu, kemudahan yang selaras dengan dasar prinsip perjalanan sistem koperasi iaitu tolong-menolong dan bantu-membantu antara satu sama lain.